Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Memberkati kuliah kita pada malam ini bersama kita memuliakan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, dapat kita melangkah ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala kita menyambung kembali pengajian kita yang masih lagi berkisar dalam bab pengawasan diri, yang mana satu hadis yang panjang yang kita bacakan pada minggu lepas yang berkaitan dengan Malaikat Jibril alaihissalam yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah padang pasir, yang mana berkumpulnya para sahabat di situ tanpa mengenali siapakah yang datang pada mereka itu, tidak diberitahu. Tapi di akhir hadis itu barulah Rasulullah memberitahu bahawa yang datang itulah malaikat. Yang mana peristiwa ini berkisar tentang persoalan, ya, mengenai Islam, iman dan ihsan yang ditanya oleh malaikat tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mengiyakan setelah mana Rasulullah menerangkan apa yang terkandung di dalam iman, Islam dan ihsan itu. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara pokok, kita katakan, yang perlu diketahui oleh semua orang. Ya, semua orang yang mana mereka itu mengaku Islam, jadi mereka perlu beriman dengan apa yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita telah sampai kepada yang ketiga, iaitu ihsan. Ya. Qala, kami itu fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi kata apa dia ihsan ini? Sesungguhnya kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah Allah Subhanahu wa taala itu berada di hadapan kamu. Jika kamu tidak nampak, kita tak nampaklah kan. Cuma kita bila solat dan sebagainya, bahawa kita ni berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut macam ini, maknanya dia berkenaan dengan tajuk ini, iaitu mengenai pengawasan diri. Mana-mana pun kita berada, lebih-lebih lagi dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kita 24 jam dan sebagainya. Dan seperti biasa dikatakan di sini, ya, seterusnya ialah fa akhbirni anis saah. Katakanlah aku mengenai hari kiamat. Yang seterusnya lah, ya, soalan seterusnya. Qala, apa dia jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulun anha
bi'a'lama minas sa'il. Maknanya Rasulullah beritahu yang menanya ni sebenarnya lebih tahulah daripada orang yang ditanya. Qala akhbirni an amarataha. Tolanya hari kiamat, pada akhir kiamat, dan apa dia mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengenai hari kiamat. Iaitu apa dia? Tanda-tanda kiamat, amarataha. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, menjelaskan tanda-tandanya ialah perempuan melahirkan tuannya, iaitu perempuan, dan engkau dapati orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, yang hidupnya susah, pengembala kambing, mereka berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Kemudian lelaki itu beredar meninggalkan tempat tersebut, dan aku Umar terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika. Kemudian baginda bertanya, tahukah kamu siapa lelaki yang bertanya tadi? Jawabku, iaitu jawab Umar, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu baginda berkata, sesungguhnya itulah Jibril alaihissalam datang untuk mengajar kamu tentang agama kamu. Maknanya yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Last sekali lah. Maknanya dah lelaki tadi dah beredar, barulah diberitahu bahawa itulah malaikat. Kalau beritahu masa itu, larilah, ataupun ramailah pergi peluk dia lah. Senang jumpa malaikat ni, tuan-tuan. Ambil bekak pun lari dia tak. Jadi selepas beredar barulah Rasulullah beritahu. Ini cantiknya apa yang terjadi dalam hadis ini. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada 4 Yang terakhir sekali ialah lelaki itu bertanya tentang kiamat. Rasulullah kata tak tahulah bila kiamat ini nak. Dan Jibril alaihissalam pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Supaya juga kita mati. Kita mati tak tahu bila tarikhnya, bila waktunya kita mati. Ada, entah esok, entah lusa dan sebagainya. Tetapi tanda-tanda untuk orang yang mati itu ada. Antara tanda-tanda orang yang mati ialah dia sakit. Tapi ada juga orang sakit-sakit tak mati-mati. Orang yang sihat mati. Itu tanda sajalah, tuan-tuan. Kerana kiamat pun kita tak tahu bila berlaku. Tanda-tanda kiamat dah banyak dah. Musim buah dia, itu tanda-tanda kecil lah. Musim buah tak tentu adu lah. Baru ni jalan-jalan tengok, ada buah durian. Itu mahal sikit lah kan. Mana dia tanam tak tahu. Buah duku pun ada. Rasa habis dah itu. Apa dia, musim ni tak. Ni tak kira musim lah ni. Dia, apa dia, berjalan je. Ada je buah dia dan sebagainya. Teknologi tinggi lah kan. Dan antaranya ialah dikatakan dia yang besar. Yang besar dah keluarnya Dajjal dan sebagainya. Kita dah belajar lah. Bila keluar dari Dajjal ni, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni tak ada dah. Keluar matahari sebelah barat, timbul matahari sebelah barat. Tak adalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dajjal ni jahat. Dajjal ni jahat. Yang ada sekarang pun dah ada dah. Anak cucu Dajjal. Dia mengarah kita untuk melakukan kejahatan. Benda yang baik dikatakan jahat, yang jahat dikatakan baik. Puak-puak Dajjal ni banyak lah. Selalunya pemimpin-pemimpin lah. Dajjal ni pemimpin-pemimpin. Sebab Dajjal nanti yang besar, yang utama ni dia akan keluar. Keluar dia boleh menyerupai berbagai-bagai menyerupai. Ada kisah menyatakan bahawa dia keluar bertemu dengan kita kalau kita umur panjang lah.
Kalau tak dan kita, dan anak kita, dan anak kita, cucu kita, cicit kita, cuik kita, dia akan datang, akan menyerupai ibu kita, contoh mak kita. Dia datang jumpa, menyerupai mak kita sebiji. Kita ni lama dah, bagi orang yang ada mak tu ada lagi lah jaga. Ada orang yang dah meninggal mak, macam saya dah meninggal lama lah. Rasa rindu nak jumpa orang tua ni. Tiba-tiba dia ada terjengur depan mata kita. Khabar Isa, tak kenal ke mak? Contoh Isa. Ya ke mak ni kan? Lama dah mak tak ada ni. Tiba-tiba muncul, contohlah kan. Tak mahu kalau ada lagi kan. Ada lagi mak? Tak ada lah. Sama kita tak? Tiba-tiba dia muncul. Sebiji macam mak kita. Dan dia pada waktu itu dia akan suruh apa yang dibuat. Kita khabar dulu kalau mak kita, masa mak kita tu takkan kita nak derhaka pada mak kita tak. Benda dia suruh kita buat belaka. Tapi yang ini dia suruh buat kejahatan. Dia terbalik. Kalau orang yang tak sedar masa tu, wa'liyazubillah lah. Dia akan ikut dan sebagainya. Mak dia boleh menyamar. Allahu Akbar. Dan Dajjal ni memang dia hebat lah, kita kata dia hebat lah. Tapi hebat lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pinjamkan sejak kuasa pada dia, beri kuasa lah pada dia sekejap. Orang berkuasa ni jangan tuan-tuan. Sebab itu pemimpin-pemimpin yang berkuasa sekarang ni, ramai orang kata Dajjal ya. Sebab dia buat. Sebab itu kalau jadi pemimpin ni tuan-tuan, dia jadi susah sangat pada kita. Susah kita nak mengendalikan. Sebab takut benda yang kita beritahu tu, benda suruh kita buat itu, benda yang bertentangan dengan agama. Tak? Kita orang Islam. Kita pemerintah Islam. Kita khabar. Tiba-tiba kita buat tu tak serupa dengan apa yang dianjurkan oleh Allah SWT. Serupalah Dajjal. Serupalah Dajjal tuan-tuan. Cuma dia Dajjal kecil je. Bukan Dajjal besar. Tak? Jadi hati-hati tuan-tuan. Kita takut sekarang ni nak pemimpin-pemimpin tu ada dah dia punya bunga-bunga ni, suruh buat jahat dan sebagainya. Kita dah belajar dulu, tak apa ulang balik. Dajjal ni Allah SWT berpinjam sejak kuasa. Dia boleh menurunkan hujan, dia boleh memberikan rezeki, seolah-olah dia macam Tuhan lah. Macam itu hebat. Orang yang mati dia boleh hidupkan semula. Tanah yang kering, tak subur, kering kontang, subur, emas dan galian keluar daripada tanah dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi kita hati-hatilah dengan dunia ni tuan-tuan. Hati-hati dengan dunia ni. Sebab apa? Pengajaran daripada yang hadis, apa dia itu, hadis tu tuan-tuan, kita baca yang kitab dulu. Kita nipih dulu lah. Saya pernah baca, saya ingat lagi. Tu hadis yang panjang menceritakan tentang sifat-sifat ataupun kuasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada Dajjal sementara sampai tahap itu. Dan dikatakan kita perlu mengambil pengajaran sebab mungkin kita tak dan dengan Dajjal besar tu, tapi kita dan sekarang ni dengan Dajjal kecil. Dajjal kecil. Serupalah. Cuma dia tak ada kuasa-kuasa yang besar lah, hidup orang mati apa semua kan. Tapi kalau dia menyuruh ke arah keburukan, itu dah jadi Dajjal. Surga, neraka, surga. Ditukar. Allahu Akbar. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi di sini kita lihat pengajaran hadis. Pengajaran hadis. Orang beriman dilarang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad, ya Muhammad. Sebab itu pada masa perjumpaan Rasulullah dengan para sahabat akan panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya Muhammad Rasulullah. Dia ada sebelum dan selepas sandaran dia. Kita pun macam itu.
Tak boleh panggil lah orang-orang apa dia, Nabi ni macam pak saudara kita lah. Siapa pak saudara? Muhammad. Ha, Muhammad bin Abdullah. Pak saudara kita betul lah sama dengan nama dengan Nabi lah. Tak apalah kita pun kadang pak saudara. Pak saudara kita pun kita tak panggil Muhammad lah. Pak Long. Pak Long, Mak Long, Pak Ngoh dan sebagainya. Ada gelaran dia lah. Yang jadi macam orang kata, kau hajar betul panggil. Siapa pak saudara? Mamat. Pak saudara? Mamat. Tak boleh. Ini kita sendiri lah. Rasulullah lagi lah pula. Tapi pada peristiwa itu, Jibril AS panggil, Ya Muhammad. Jadi pada sahabat masa tersebut, dia dah perasan dah kan. Ini orang ni, dia tak. Mungkin salah satu sebab, mungkin nak menunjukkan dia orang luar. Satu. Kan? Konon-kononnya. Dan dia tak tahu siapa dia Muhammad ini. Konon-kononnya lah. Kan? Kalau dia tanya, Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah, mungkin pada sahabat akan tanya, bila dia ni jumpa kenal kan? Nabi Allah ni dan sebagainya. Ya Muhammad panggil. Mana Jibril AS tak ada masalah lah. Dia boleh panggil lah. Kita tak boleh lah panggil macam itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 24-63 yang bermaksud, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti memanggil sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Macam kita boleh lah sama-sama kita panggil Isa ke tak? Itu pun kadang-kadang kita panggil juga Datuk Isa. Ada gelaran lah. Contoh Cik Isa, Cu, tak panggil nama. Cu nama, bila panggil Cu, orang tanya siapa dia Cu, saya tak tahu nama dia. Saya panggil Cu je. Sampai sudah tak tahu nama tak. Minum kan kena beritahu, Cu, tunjuk kat kenalan tu. Nama contoh tak? Nama panggilan, nama manja. Pak Hussein panggil Pak Hussein. Tak panggil Hussein, panggil wah hajar tu ustaz. Walaupun dia ustaz tak kan panggil Hussein. Nak menunjukkan hormatnya lah. Nak menunjukkan Pak Hussein ni tua dah, maknanya Pak Hussein. Tak panggil lah Pak Tua Hussein. Jangan pula jadi kawan muda lagi buat saya apa? Contoh, tak? Tentang panggilan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ada dua jawapan. Yang pertama, para malaikat tidak termasuk dalam kalangan yang dilarang. Malaikat tak dilarang lah panggil ya Muhammad. Pertama tadi sebab dia malaikat. Betul lah tadi. Yang kedua, Jibril bermaksud untuk merahsiakan identitinya, dirinya. Macam saya khabar tadi lah. Dia nak rahsiakan diri dia ni. Kalau dia cepat sangat khabar, awak ni kenal mana lah. Dia maknanya pada sahabat pun kata dia ni orang luar tak tahu benda. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau panggilan pun kita khabar, panggilan orang tertentu pun kita kena panggil sama kita pun tak. Kita kena hormat lah. Maknanya kita ambil lah pengajaran ini. Ini kepala Nabi SAW. Nabi SAW. Jadi sangat mulia nama itu. Muhammad Rasulullah SAW. Apa-apalah. Nabi Muhammad. Kita panggil Nabi Muhammad. Muhammad SAW. Kita pun tak pernah bertemu dengan Rasulullah. Jadi kita tak pernah pun panggil siapa-siapa kan daripada jauh. Cumanya bila nak menyebut nama Nabi SAW ini kena ada sandaran dia. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW kena ada lah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita selawat. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina tu dia ada ikhtilaf sikit lah. Yang kata ada letak Sayyidina, ada kata tak letak Sayyidina, mana-mana lah kan. Supa juga tu dibaca bacaan tahiyat akhir tu kan, ada sebut Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saya tak sebut lah Sayyidina tu, saya lah tuan nak sebut. Dia ada ikhtilaf lah situ ya, ikhtilaf Sayyidina ni. Sayyidina ni tambahan sebenarnya, dia tak ada dalam selawat itu, tak ada dalam selawat yang sebenar, dia tak ada masalah pun di segi tambahan itu. Ikhtilaf ulama ni, ini ikhtilaf ulama, mana-manalah tuan rasa selesa nak bacalah. Bagi saya ambil yang asal dia lah, tak ada penambahan Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mana kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ahli keluarga baginda. Sebab itulah kita katakan, bila kita selawat kepada Rasulullah, tuan-tuan, bila kita selawat kepada Rasulullah, Allah SWT akan selawat kepada kita. Dan sebenarnya bila kita sebut bahawa kita menyatakan selamat, selawat itu selamat, ucap selamat kepada Rasulullah dan juga kepada keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah itu termasuklah kita. Walaupun kita ni tak ada lah panggilan Said, Said Isa tak ada lah. Said Hussein tak ada lah kan, Pak Hussein je. Tapi sebenarnya kalau dilihat kita ni daripada Nabi Adam AS, cumanya dia dah banyak dia punya susu galuh dia tak dilihat dan sebagainya. Kita pun saya rasa kalau kita susu tak tahulah kan. Macam saya pun tak tahu je. Akhirnya mungkin kita ni tak Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Antara dua tu sebab kita selawat, yang tu kita guna selawat ya. Dan kita selawat, kita katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga baginda. Keluarga baginda termasuk kita lah. Mana kita mengucapkan selawat dan salam itu pada Rasulullah dan juga kepada kita. Sebab itu Allah kata, beritahu apa dia? Siapa yang selawat pada Rasulullah, Allah akan selawat dia 10 kali. Itu sebenarnya doa untuk Rasulullah dan doa untuk kita juga. Tuan-tuan, sebab itu jangan kedekut. Kita selawat ni biarlah panjang tak. Dia boleh Allahumma salli ala Muhammad, boleh panjanglah sikit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Rasulullah dan keluarga baginda lah. Bukan pula macam Syiah. Syiah lagi dia pegang kat situ. Dia kata pemimpin, salah satulah kita tengok Syiah ni, dipilih pemimpin hanyalah daripada ahli bait. Dia kata ahli bait ni keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah yang dekat lah. Kalau dia susu galuh tu tengok dah jauh dah, dia tak akan pilih sebagai pemimpin. Sebab dia kata pemimpin Syiah ni lah, tak ada apa sebut dalam Quran, tak ada apa sebut dalam hadis. Pemimpin yang dipilih khalifah, dipanggil khalifah ataupun dipanggil imam. Kalau Syiah dipanggil imam, pemimpin tu imam, panggilan dia imam. Kalau dulu ingat Ayatullah Khomeini, dia panggil imam Ayatullah Khomeini. Masa tu saya kecil lagi, saya kata bagus pemimpin dia ni, selain jadi pemimpin dia jadi imam. Kita bodoh masa tu, tak tahu benda tak. Panggil imam, bagus dia ni. Kita jarang nak pemimpin kita jadi imam. Tak ada. Baca Fatihah pun tak apa betul, nak imam mana nak. Pemimpin kita. Kita kata, rupa-rupanya dia panggil pemimpin tu imam. Sebab ada, dia kata, bila sebut imam ni, ialah dia ambil daripada imam solat dan sebagainya, jadi pemimpin tu. Bagus juga di segi situ tak. Bagus juga panggilan tu. Tapi di segi sesat dia sesat dah kan. Kita kata dia hanya memilih pemimpin yang keturunan Rasulullah. Bila Rasulullah tu susu galuh dia,
Lebih-lebih lagi kepada Saidina Ali bin Abi Thalib. Kalau arwah kawan lain tu dia dah kurang sedikit lah nak. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kembali kepada perbicaraan kita yang kedua. Iman dan Islam adalah dua perkara yang berbeza, namun tidak dapat dipisahkan. Dia berbeza, bezalah dari segi apa dia percayaan tak berbezalah dari segi benda-benda yang terkandung dalamnya. Tapi dia tidak boleh dipisahkan. Kalau sama kan, rukuk yang sama tak? Benda lain. Tak sebutnya benda lain. Tapi bila disatukan, dia adalah seperti saya khabar dulu, dia saling berkait lah kita katakan. Walaupun berbeza, dia saling berkait. Kalau tolak salah satu dia, jeng kita. Jeng macam mana? Dia boleh jatuh akidah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jangan ya. Ada sedikit pun dalam hati kita nak apa dia? Segi kepercayaan lah. Kita dan sebagainya. Sebab ada ulama membicarakan kepercayaan kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran. Kalau kita tidak beriman salah satu daripada ayat Al-Quran, salah satu je. Ayat Al-Quran tak beriman. Yang lain beriman betul. Yang salah satu tu tak percaya. Bila tak percaya, jatuh akidah. Itu kita takut. Sebab itu tuan-tuan, dalam hukum hudud itu, disebut dalam Quran, kita bimbang yang itulah. Sebab itu perbicaraan dia, ada orang kata, bila ditolak hukum hudud, jatuh kafir. Nah, kita kembali kepada yang tadi. Bila dia tolak salah satu daripada ayat Quran kata, apa dia hukum hudud, sebut dalam Quran semua. As-sariqu was-sariqatu. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma. Potong tangan. Dia ada syarat-syarat dia lah sampai itu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Orang yang apa dia zina, perempuan dan pezina lelaki, hendaklah kamu sebar. Quran. Bila kita tolak, kita kata hukum hudud tak sesuai, hukum hudud tak boleh dilaksanakan, jatuh kafir. Jangan tuan-tuan. Jangan. Walaupun yang lain dia percaya. Okey, ayat lain tak ada masalah, dia kata. Dia kata kawan jeng, contohlah kan. Kawan jeng yang ni, ayat ni tak boleh pakai. Kita tak boleh pakai hukum hudud. Jatuh kafir. Jaga-jaga. Tuan-tuan, terbimbang. Tak. Banyak lagi lah benda lain. Itu contoh-contoh yang dekat lah. Sebab ramai orang yang buat begitu. Contoh yang saya datangkan sebab ramai yang buat begitu. Tak kira dia pimpin ke orang biasa ke. Tak. Cakapnya tanya ada kuasa tak. Cakap apa ada kuasa. Tolak ini tolak. Sebab ada kuasa. Tapi kuasa tu sementara. Dajjal dah tahu. Marah mana Ustaz? Dah. Kita nak beritahu tadi, perkaitan tadi lah. Orang-orang yang Islam, bukan orang lain. Tak usah lah cerita geng-geng kafir ni, memang dia tolak tu orang. Itu kafir. Ini kita nak cerita orang Islam. Orang Islam sendiri tolak apa yang terkandung dalam Al-Quran. Waliyazubillah tuan-tuan. Jangan ada dalam diri kita. Ada. Sokong pun jangan. Tak? Kau sokonglah dia memimpin dia ni, molek ni. Padahal dia tolak hudud. Kita memang nanti ditarik kita sekali. Undi kawan dulu tak? Mari sekali, terjun dalam neraka. Contoh. Jangan tuan-tuan. Kena perhati betul-betul. Lepas tu kena belajar betul-betul. Kita ingat senang ke? Nak main-main benda ni. Kat dunia bolehlah kita jawab tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya paling takut. Saya paling takut itulah. Kalau pemimpin dia cakap macam itu, saya tak respect lah. Sudahlah awak. Walaupun awak hebat dari segi pemimpinan, awak hebat apa-apa. Tapi bila awak tolak Islam, tolak salah satu daripada ayat Quran, tak. Saya tak khabar dia kafir. Tetapi Quran telah, Islam telah menetapkan hukumnya macam itu.
Itulah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyahzubillah. Kita jangan masuk dalam bulan ini, tuan-tuan. Kita takut nanti kita juga sama dengan mereka. Ya. Dikatakan di sini seperti tapak tangan dan belakang tangan. Iman Islam, iman. Dua-dua ni. Tak ada salah satu, tak ada tangan kita. Iman ialah membenarkan dengan hati tentang asas-asas agama. Kita benarkan dengan hati kita dengan asas-asas agama tadi lah. Asas-asas agama dia apa dia? Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, ya? Percaya pada kitab, di malaikat dulu kan, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Sebab itu di kalangan Rasul dan sebagainya kita kena percaya, ya, adanya 25 Rasul itu, 25 Rasul, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh hafal 25 tu, insyaAllah. Akhirat dia tak tanyalah, ya. Malaikat tak tanyalah. Sila sebut 25 Rasul. Jengah kita tak? Sebut kan tak? Tergagak kita jawab, tak lah. Tapi kita percaya bahawa yang disebut 25 Rasul itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu kisah-kisah Nabi-Nabi yang terdahulu tersebut dalam Quran, dan Rasul-Rasul yang terdahulu itu disebut dalam Quran. Lebih-lebih lagi Rasul Ulul Azmi kita panggil, yang mendapat tentangan yang banyak, seperti Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Nuh AS, dan Nabi Muhammad SAW. 5 orang Ulul Azm yang paling banyak menerima ancaman, dan paling banyak juga yang diceritakan dalam Al-Quran. Kita kena ambillah pengajaran yang terkisah dalam Quran. Manakala Islam ialah pelaksanaan perintah agama melalui anggota zahir. Iman tadi kepercayaan dalam hati. Bila kita dah percaya, kita yakin bahawa itu semua, kita buat apa yang Allah SWT suruh. Itu solat, itu puasa, dan sebagainya lah. Dan yang kita gambar tadi, Islam ni bukan sekadar solat, bukan sekadar puasa. Dia merangkumi yang terkandung dalam rukun. Sebab tu dia dua-dua tadi ada kaitan dalam Quran. Dan percaya pada Rasul. Bila percaya pada Rasul, kita kena ambil hadis sebagai sandaran. Ada puak-puak yang ambil Quran saja, hadis dia tolak. Dulu kita pernah terima anti hadis, kumpulan anti hadis. Sampai sekarang ada. Dulu nama dia Kasih Ahmad yang pelopor di Malaysia. Bukan saja di Malaysia, tuan-tuan, di seluruh dunia, di negara Arab pun ada. Negara Arab pun ada. Bukan, tuan-tuan ingat negara orang Arab ni kuat iman dia daripada kita. Tak, sama je. Percayaan ni, tuan-tuan, Allahu Akbar, dia mudah sangat dia pengaruh kalau kita tak belajar betul-betul. Sebab itu berkenaan usuluddin, berkenaan dengan akidah ni, kita kena belajar betul-betul, mantapkan betul-betul. Bila ada orang belajar kitab akidah ni, kita belajar lagi lah. Sifat 20 ada 99 nama Allah SWT. Dalam sifat 20 tu diceritakan apa dia, Allah SWT apa dan sebagainya. Tak dia cerita. Sebab itu itu pun kalau diulang pun tak ada masalah. Kita nak kuatkan iman kita ni, kadang-kadang kita tergelincir, tersalah dan sebagainya. Jadi kita berhati-hati dalam melakukan banyak perkara agar kita tidak tergelincir. Tadilah yang dikatakan. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pelaksanaan kita nak cerita tadi dalam rukun Islam itu, dan rukun iman itu juga ada juga pelaksanaan kita, seperti kita khabar dalam muamalat. Muamalat disebut dalam Islam, muamalat. Muamalat ni berkenaan dengan jual beli.
sewa, gadaian dan sebagainya, pernah kita cerita dan sebagainya. Ini amalan yang kita buat semua dipanggil muamalat. Muamalat Islam. Semua kita terlibat. Nak pagi-pagi lagi dah kita dah terlibat dengan muamalat. Kita pernah cerita tu kan, muamalat jual beli, hadis sebelum ini dan sebagainya lah. Pergi kedai, jual beli dan sebagainya, kena jujur dan sebagainya. Semua itu muamalat. Ekonomi termasuk dalam muamalat. Dia ada banyak kan dalam Islam muamalat. Munakahat yang berkaitan dengan nikah kahwin, cerai berai dan sebagainya, keluarga Islam dan sebagainya, itu termasuk dalam munakahat. Ada dalam Quran disebut. Jenayat pun termasuk dalam hukum hudud. Kita kena amalkan juga, kita kena percayakan itu juga. Sebab itu Islam ni kena amal seluruh, tuan-tuan. Kita khabar tadi, ada orang dia ambil dalam munakahat saja. Bila sebut tentang nikah kahwin ni ikut sangat Islam. Tapi bila jenayat tadi, tentang hudud tadi, tak ikut Islam. Ambil separuh. Waliyahzubillah, tuan-tuan. Jangan takut kita. Ada. Sebab Islam ini seluruh, kita kena faham betul seluruh bahawa dia termasuk dalam amalan hidup kita. Amalan hidup kita. Inilah kita terjaga juga, alhamdulillah, di segi munakahat ini kita jaga sangat. Itu kita jaga sangat, anak. Allahu Akbar. Sampaikan Jabatan Agama Islam ni ditubuhkan, yang saya tengok lah, Jabatan Agama Islam negeri ini ditubuhkan, dia semata-mata lebih yang itu je. Di segi nikah kahwin je, Jabatan Agama ni bagi saya lah, saya tengok. Kan kita je, seluruh Malaysia lah, kita saya nak tengok peranan Jabatan Agama ni. Dia lebih yang itu je. Banyak peranan dia sebenarnya. Dia ada masjid, dia ada institusi masjid, saya tengok. Ada jalan, alhamdulillah. Dari segi ekonomi kurang. Masjid je dijaga. Dari segi ekonomi disuruh pada mu'id pula zakat dan sebagainya. Ada juga jagaan tu, tapi tak menyeluruh lah kita kata. Dan kita paling spoil sekali ialah tentang politik, tak ada. Bila sebut politik tak boleh nak masuk dalam jabatan agama. Dan benda tu pun sama juga, tuan-tuan. Dia masuk tadi. Muamalat jual beli masuk dalam apa semua, termasuk agama tengok. Yang halal yang haram dia pergi tengok. Ada kan yang jaga halal haram tu, kita tengok ekonomi lah, riba dan sebagainya, dia tengok juga, bank-bank dan sebagainya, dia tengok. Tapi tak menyeluruh lah kita khabar. Munakahat tadi, nikah, kahwin dan sebagainya, dia tengok. Ada pasangan apa semua, tangkap kawat apa semua dan sebagainya, zina dan sebagainya. Tapi hukuman dia tak selaras. Mau zina, bayar denda je, patut dia kena hudud. Tak. Jabatan agama, tidak agama. Kita tak bawa jabatan agama tapi tidak agama. Bukan saya komplain jabatan agama apa semua, kita nak bincang muhasabah diri kita, tuan-tuan. Di mana kita sebenarnya mengamalkan Islam itu? Di mana kita sekarang ni kita khabar, kita Islam. Dan Malaysia antara negara Islam yang jadi contoh, memang jadi contoh. Tapi jadi contoh di di bahagian-bahagian tertentu saja. Contoh tentang respect, saya pernah cerita tentang halal haram. Jakim ditubuhkan sangat-sangat menjaga hal ehwal Islam ini tentang halal dan haram. Sangat-sangat dia jaga, ada dia punya satu institusi dan sebagainya. Sangat-sangat jaga. Tapi dari segi hukum hudud itu, kita khabar tadi, undang-undang Islam, kita yang situ je. Yang paling kita jam sekali. Tak ada lagi pihak yang agama Islam yang betul-betul lah, kita katakan, yang mengamalkannya. Kita Allah Akbar, kita kata-kata nak buat macam mana? Di atas pemimpin lah, tuan-tuan. Kalau pemimpin itu boleh buatlah, insya-Allah. Kalau pemimpin kata, kita tunggulah, tunggu sampai kiamat, dia kata, tak buat juga.
Tunggulah sampai kiamat tak buat. Doa lah, insyaAllah. Sikit lagi. Masuk dah syak. Masuk dah. Ya. Habis itulah. Sampai 134 itu, insyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang hadis yang panjang ini. Walaupun nampak kata tentang rukun iman, rukun Islam, simple. Kita kata memang simple lah. Tapi sebenarnya banyak benda-benda yang kita tinggal, yang kita ketinggalan tentang agama kita sendiri. Tentang apa yang kita anuti sekarang ni, agama Islam tuan-tuan, kita beriman setakat mana pengetahuan kita tentang Islam itu sendiri. Sebab itu tuan-tuan jangan jemu belajar dan sebagainya, mendengar dan sebagainya. Sebab kalau kita mati dalam keadaan belajar ni, insyaAllah kita pun mati dalam mati syahid insyaAllah. Tua-tua ni bukan pergi sekolah dah, pergi masjid surau belajar. Dengan niat belajar lah, nak tahu tentang Islam dan sebagainya, nak tahu dan sebagainya. Kita banyak lagi ayat-ayat Al-Quran kita tak tahu, tafsir-tafsir dan terjemahan dan ini pun yang saya bawa ni adalah hadis-hadis Rasulullah. Kita banyak sebenarnya yang tak tahu tentang hadis-hadis Rasulullah ini sendiri. Jauh sekali kita nak hafal Quran, jauh sekali kita nak hafal hadis Rasulullah. Walaupun itu disarankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Hafal Quran, hafal sahabat-sahabat berapa ribu hafal hadis dan sebagainya. Kita satu hadis pun tak hafal tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kita tahu. Kita belajar, nanti Allah SWT tanya, awak belajar Quran, ya. Apa dia? Beriman dengan Quran, dia beriman dengan Quran. Apa bukti dia? Bukti dia saya belajar gini dan sebagainya. Tak beritahu pun Allah tahu. Tapi itulah persoalannya. Itu juga hadis Rasulullah. Kamu kenal Rasulullah, kamu beriman pada Rasulullah, ya kami beriman pada Rasulullah. Apa yang kamu tahu tentang Rasulullah? Aku tahu ini di Nabi. Gitu mula nak jawab dan sebagainya. Aku pernah mendengar ustaz sekian-sekian, tak payah sebut lah nama saya, dah contoh. Saya pernah mendengar yang hadis-hadis Rasulullah ini dibaca dan sebagainya, dihuraian dan sebagainya. Alhamdulillah. Maknanya kita pernah mendengar Rasulullah, mendengar apa yang pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, jangan jemu untuk kita menuntut ilmu dan sebagainya, walaupun benda yang dibicarakan adalah benda yang kita kabarkan sama dan sebagainya, tetapi ia adalah perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan kita mati ini dalam keadaan belajar, mengetahui, ingin tahu dan sebagainya, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu untuk malam ini, baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itulah kelemahan saya sendiri. Ampun dan maaf jika tersilap bicara dan sebagainya. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kuliah kita membaca tasbih kepada surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.